Okay, hai, Assalamualaikum semua. Okay, untuk lesson kali ni, cikgu akan terangkan bagaimana nak menentukan sudut di antara sata. Nak tahu dekat mana sudut di antara sata. Okay, untuk lesson sebelum ni, saya dah ajar untuk antara sata dengan sata, kita boleh tentukan di mana garis bersilang dan juga garis berserenjang. Untuk tentukan sudut, awak mesti tahu dua perkara ni, di mana garis bersilang dan juga garis berserenjang. Okey, kita tengok satah yang pertama ni. Okey, ada dua satah kat sini. And then kita dah tentukan ni adalah garis bersilang. And then di sini adalah garis berserenjang. Dan di sini adalah garis berserenjang. Okey, untuk tentukan sudut dia senang je. Okey, nak tentukan sudut. Sudut ni berada di antara dua garis berserenjang. Okey, garis berserenjang tu mesti ada pasangan. Kalau dia tak ada pasangan, kita tak boleh tentukan sudut dia. Okey, so contohnya untuk satah ni, sudutnya adalah berada di antara sini. Ni adalah garis serenjang satu, ni garis serenjang yang kedua. So sudutnya adalah berada di sini. Okey, di antara sini sehingga sini. Ini adalah sudutnya yang kita boleh cari. So, kalau dalam soalan, mungkinlah dia bagi nilai dekat sini, bagi nilai di sini. So, kita boleh cari sudut dekat sini. Okey? Okey, dan seterusnya, bukan setakat dekat bahagian sini, sebelah sini. Kita boleh juga cari di bahagian sini juga. Sebab apa? Kita ada sepasang garis serenjang. Ni garis serenjang satu, garis serenjang kedua. So di antara ini adalah dia punya sudut. Dan juga bukan setakat dekat sini pun. Berada di tengah pun boleh. So kat tengah ni, awak boleh imagine tak? Kita ada garis serenjang di tengah ni, garis serenjang di bawah ni. So di tengah ni juga kita boleh tengok sudutnya berapa. Okay, so kita tengok satah seterusnya. Okay, satah yang macam ni pula. Okay, satah yang macam ni pula, kita kena tengok garis bersilang. Tentukan garis bersilang yang berada di tengah. Garis serenjang yang kita dah cari hari tu adalah di sini, sini dan juga di sini. So dekat mana sudut yang kita boleh ambil? Okey, ingat sudut kita tentukan apabila ada sepasang garis serenjang. Okey, so bermaksud kita boleh ambil di sini. Sebab ni garis serenjang satu, garis serenjang dua. So sudutnya kita boleh nampak berada di sini tengah ni. Okey, boleh tak cikgu kalau nak ambil sudut berada di sini? Jawapannya adalah tak boleh. Sebab apa? Di sini kita hanya ada satu sahaja garis serenjang. Yang ini bukan garis serenjang ya, sebab dia bukan songkok darjah. Dia sengit. Okay, dia serong ni tak boleh. So kalau ada satu je garis serenjang, dia tak ada pasangannya, kita tak boleh cari sudutnya di situ. Kita boleh hanya ada satu je sudut dekat sini. Okay, next kita tengok sudut ni. Okay, so kita tengok untuk satah yang ni. Ini adalah garis bersilang dekat sini. Garis serenjang yang kita telah tentukan adalah sini, sini, tengah ni dan tengah. Okey, dekat mana sudut yang kita boleh tentukan? Sudutnya adalah yang ada dua garis serenjang. Okey, sepasang garis serenjang. So adalah yang berada di tengah ini sahaja. Ni, tu, dua. So sudutnya kita boleh ambil daripada sini sampai sini. Ini adalah sudut yang kita perlu cari. Boleh tak nak cari yang bahagian tepi ni? Tak boleh sebab kita hanya ada satu je garis serenjang. Kalau dia tak ada pasangan, tak boleh. Yang bahagian sini pun tak boleh. Okey, sebab hanya ada satu sahaja garis serenjang. Ingat, dia mesti ada dua garis serenjang, barulah kita boleh, itu adalah sudutnya. Okey. Okey, untuk pengiraannya kita akan tengok latihan-latihan di dalam modul. Okey. Okey, untuk lesson ini kita akan rujuk pada muka surat 18. Okey, modul garis dan satah pada 3 dimensi. Okey, kita tengok 4.2.3, kita nak tentukan sudut antara dua satah. Okey, nak tentukan sudut antara dua satah, ia ada step dia.
Kita tengok step yang pertama, awak kena tentukan di mana garis persilangan antara dua satah tu. Okey, yang kedua awak kena tentukan garis berserenjang. Selepas awak tentukan dua benda ni, barulah awak boleh tentukan sudut. Kenapa? Sebab sudut berada di antara dua garis berserenjang. Macam yang cikgu buat ni gambar. Kita ada dua garis serenjang, yang atas dan juga bawah ni. So di antara itu adalah sudut theta yang kita nak cari. Okey, contoh di dalam gambar ni. Antara dua satah ni, kita ada garis berserenjang dekat garis persilangan dekat tengah ni. Okay, and then kita ada garis berserenjang. Garis berserenjang sini dengan sini. So di antara dua garis berserenjang ni, dia sepasang, dia barulah boleh jadikan sudut dekat situ. Yang ni bersama. Sini. Di tengah ni baru sudut. Selain daripada tu, di bahagian tengah pun, kat sini pun boleh. So kat situ adalah sudut. So sudut tu, kita kat sini ada 3 sudut yang kita boleh cari. Okay, semua sudut ni bernilai sama lah sebab antara dua satah yang sama sahaja. Okay, kita tengok contoh 24. Raja menunjukkan sebuah segitiga VWXY ialah titik tengah bagi garis lurus masing-masing. Okay, tengok prisma di sebelah tu, sebelah kanan. Okay, bagi setiap pasangan satah berikut, namakan sudut. Okay, kita namakan sudut antara satah. Okay, so kita tengok yang A. Yang A adalah di antara SPRU dengan URQT. Mana SPRU adalah bahagian di tepi ni. URQT lagi satu adalah yang berada di bawah ni. Kita tentukan dulu garis persilangannya. Garis persilangan dia di tengah ni. Tempat dia berlipat iaitu pada UR. And then daripada situ kita tentukan garis berserenjang. Kita tengok pada U dan juga R. Kita tengok U dulu. U ke S. Lagi satu, one more adalah U ke T. So sudutnya boleh berada di tengah-tengah ni. So kita namakan sudut tu adalah sudut SUT. Yang penting sudut tu pada U kan, U kena berada di tengah-tengah. Ataupun awak boleh namakan TUS pun boleh. Okay, one more. Kita tengok pada R pula yang bahagian belakang ni. R ke Q. Lagi satu, R ke P. So sudut yang berada di tengah-tengah di antara garis berserenjang adalah di R ni. So kita namakan sudut PRQ. Okay, awak buat salah satu pun dah kira betul dah. Okay, kita padam ni. Kita pergi soalan next. Sudut SUT dengan SPQT. SUT di sini. Okay, dengan SPQT adalah berada di sini Okay, so kita tentukan sudutnya. Okay, kita tentukan dulu garis persilangan. Garis persilangan adalah pada ST pada ST garis persilangan. So kita tentukan garis berserenjangnya. Kita tengok kita ada S, kita ada X, ada T. So kita tengok pada S dulu. S ke mana? S ke P. Lagi satu S ke U, adakah garis berserenjang? Bukan S ke U bukan garis berserenjang sebab dia serong kat situ. Tak boleh ambil S ke U tu, dia serong. Okay, so bermaksud dekat S tu tak boleh ada sudut. Because dia ada satu je garis berserenjang. Dia mesti ada dua garis berserenjang. S tak boleh. Kita tengok pada T pula. T ke Q. Lagi satu T ke U, boleh ke? T ke U pun tak boleh sebab dia sengit. Dia bukan 90 darjah pun tak boleh. Okay? Lagi satu X. Kita ada lagi satu X ke Y. And one more adalah X ke U. Kat sini boleh. Sebab ada dua garis berserenjang. XU dengan XY. So dia punya sudut adalah di tengah-tengah kat X ni. So kita namakan sudut U X Y. Ada satu je sudut kat situ yang boleh kita ambil. Okay, kita tengok
Next one, SUT dengan UTQR. SUT dengan UTQR adalah dia punya tapak. So kita tentukan garis persilangan dia dulu. Garis persilangan dia adalah pada UT, tempat dia berlipat. So kita ada U, kita ada V, ada T. Kita tentukan garis berserenjangnya. U ke S tak boleh U ke S tak boleh. U ke R boleh, tapi dia tak ada pasangan. Sebab US ni bukan dia punya garis berserenjang. So tak ada pasangan, tak boleh cari sudut lah kat situ. Kita pergi T pula. T ke Q boleh T ke S tak boleh, sebab dia bukan 90 darjah. So dekat T tak boleh ada sudut. Okay, so kita tengok pada V pula. V ke S, lagi satu V ke W. So dekat sini boleh ada sudut, iaitu sudut SVW. Apabila ada dua garis berserenjang, baru kita boleh cari sudutnya. Okay, ada pasangan baru boleh. Tak ada pasangan, single tak boleh. Okay, next, SPWV. SPWV adalah berada di tengah ni. Okay, dengan satah mana? URQT. URQT adalah dia punya tapak tu. Cikgu tak labelkan. Okay, URQT tu berada di tapak tu. So dekat mana dia punya garis persilangan. Garis persilangan dia tempat dia bertembung berlipat VW. Okay, so kita kena tentukan dia punya garis berserenjang. Garis berserenjang kita ada V, ada W. Kita tentukan V dulu. V ke T, lagi satu V ke S. So dekat sini boleh ada sudut lah. Sebab ada VT, ada VS kat situ. So kita boleh namakan sebagai SVT. Okay, lagi V ke mana lagi? V boleh pergi ke U. Kat sini pun sama. Boleh ada sudut U, V, S. Dekat V saja boleh ada dua sudut. TVS dengan UVS. Macam tu. Okay, selesai V. Kita pergi yang dekat belakang ni. W. W ke mana? W ke Q. And then one more adalah W ke P. So sudutnya boleh berada di tengah ni adalah sudut PWQ. Okay, one more yang di bahagian belakang W ke R ni, kita boleh ada PWR. Okay, macam tu sudut. Sudut ni sangat penting tak buat tentukan yang mana satu yang perlu, yang betul. Kalau tak nanti pengiraan akan salah. Okay, Raja, kita tengok contoh 25 muka surat 19. Raja 25, Raja menunjukkan sebuah cuboid. Tentukan sudut antara satah BCHE dengan EFGH. Kita tentukan mana satah BCHE. BCHE. BCHE adalah satah yang berada di dalam ni. Kita kena lukis sebab dia tak ada kan. Dia adalah empat segi. Rectangle kan, yang berada di tengah ni. Okay, dengan EFGH. EFGH adalah dengan tapaknya. Okay, so ni adalah tapak adalah berada di bawah itu. Okay, so dekat mana garis persilangannya? Tempat dia bertembung antara yang condong ni. Okay, ia adalah satah condong, dengan yang bawah tu adalah dekat EH. Masing-masing boleh nampak kan tempat dia berlipat EH. Okay, tu adalah garis persilangan. Kita kena tahu garis berserenjang pula. Sebab nak tahu sudut, kena tahu dua-dua. Okay, kita ada E, ada H. Kita tengok pada H dulu. H ke mana garis serenjang? H ke C. Lagi satu H ke G. So, sudutnya berada di tengah tu. So, kita boleh namakan sudut CHG. Okay, one more. Ataupun yang di bahagian E ni, garis berserenjangnya adalah EB. And one more adalah EF. Okay, so theta yang berada di tengah-tengah tu, kita boleh namakan sebagai
B, E, F. Macam tu. Okay. Selesai. A, kita pergi B. Okay, SATA ABH. Mana ABH? ABH. Okay, ABH adalah SATA yang berada di dalam cuboid ini juga. Dia bentuk segi 3. Dengan ABFE. ABFE adalah yang di bahagian tepi tu ya. ABFE adalah SATA yang bahagian tepi sebelah kiri tu. Okay, so dekat mana garis persilangannya? Garis persilangannya adalah, kita boleh nampak dia bertembung dekat AB. Okay. So, kita tentukanlah dia punya garis berserenjang. Kita tengok pada A dan juga B. Okay. A ke mana? A ke E. Lagi satu A ke H. So, theta berada di tengah-tengah dekat A tu. So, kita boleh namakan sebagai A tu, okay, B, A, H. Ataupun A, H, A, B. Yang penting A berada di tengah-tengah sebab A tu adalah sudutnya. Okay, one more, kita tengok pada B pula. B, dia punya garis berserenjangnya akan B ke F. Yang belakang B ke F pergi ke bawah tu. B ke F. And one more, B ke H. Adakah B ke H ni dia punya garis berserenjang? Bukan B ke H tak boleh sebab dia serong. Dia bukan 90 darjah. Kalau B ke G boleh, tapi kita tak ada satah macam tu. Kita segitiga kan macam tu kan. B ke H tak boleh. Okay. So dekat B tak ada sudut. Kita tak boleh tentukan sudut. Sebab dia hanya ada satu je garis serenjang iaitu B ke F. So jawapannya ada satu sahaja. Iaitu sudut BAH sahaja. Okay. Kita tengok contoh 26. Okay, Raja menunjukkan sebuah cuboid. M ialah titik pada garis UV. Okay. Namakan sudut antara satah PQM. Okay, PQM ni adalah segitiga yang lorekkan warna kuning tu. Dengan PQRS. PQRS adalah satah yang berada di atas tu sebagai dia punya penutup dia. Okay. Nampak kan? Okay, so namakan sudut. Kalau namakan sudut, firstly awak kena cari dia punya garis persilang. Okay, antara yang warna kuning tu dengan yang atas tu satah yang berada di atas PQRS. So, dia punya garis persilangan adalah pada PQ. Okay. And then kita tentukan garis berserenjangnya. Berserenjang mesti kita tengok pada P dan juga Q. Kita tengok pada P dulu. P ke S. Okay. Lagi satu, adakah P ke M tu garis berserenjang? P ke M itu bukan adalah garis berserenjang sebab dia serong. Dia tak 90 darjah. Tak boleh. So kita tengok pada Q pula. Maksudnya pada P tak ada sudut. Okay, sebab hanya ada satu saja garis berserenjang. Okay, so kita tengok pada Q. Q ke R. Yes, garis berserenjang. Lagi satu adalah pergi ke bawah. Q ke M. Ini adalah garis berserenjang. So ada dua ni. So ada theta dekat sini tengah-tengah ni. So sudut yang kita namakan adalah sudut M Q R. Macam tu. Okay. Simple as that. Okay. So untuk lesson ni sampai contoh 26 sahaja. Saya harap awak boleh faham macam mana nak tentukan sudut. Yang penting tentukan garis persilangan. Selepas tu tentukan garis berserenjang. Jika garis berserenjang tu ada pasangan, barulah di tengah-tengah itu adalah sudutnya. Okey, terima kasih. Bye-bye.